Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam sesi kuliah. Sebelum itu saya nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi hari ini merupakan hari yang ketiga lah kita menyambut Ramadan. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, sesi PDP pada pagi ini kita akan meneruskan dengan sesi yang pertama, iaitu berkenaan dengan KPK kan, KPK 211317, pendekatan dan teknik PDP dalam pendidikan kanak-kanak kan, dalam Pak C. Okey, baik. Macam mana nak gerakkan slide ni? Okey. Baik, topik yang pertama, pengenalan pedagogi. Okey, dalam bab ni kita akan bincang berkenaan dengan apa itu pedagogi, konsep pengajaran dan pembelajaran dan ciri-ciri dia, strategi, pendekatan, teknik, aktiviti. Okey. Baik, hasil pembelajaran. Okey, ni gambaran utama berkenaan dengan sesi PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah dia punya gambaran utama. Okey, pengajaran, dalam pengajaran dia ada pembelajaran. Okey, bila ada orang mengajar, maka ada orang belajar. Nak menyampaikan ilmu kepada orang yang belajar mesti melalui 4 item ni lah, iaitu pendekatan, kaedah, strategi dan teknik. Okey. Mengajar, contohnya saya cikgu tadika mengajar melalui pendekatan, kaedah, strategi dan teknik, dan ia pun menyampaikan ilmu melalui 4 item tadi kepada orang yang belajar. Lalu terzahirlah dipanggil sesi pembelajaran. Okay, baik. Nanti kita lihat satu persatu. Okey, ni model PDP, okey, pengajaran dan pembelajaran, ada pendekatan. Okey, pendekatan ni a plan for achieving goal. Rancangan, kita merancang untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran kita melalui pendekatan, strategi, terus kepada kaedah dan teknik, a way of achieving goal. Kaedah dan teknik ialah laluan, jalan untuk kita mencapai matlamat. Pendekatan dan strategi, kita nak orang kata merancang untuk mencapai matlamat. Kaedah dan teknik ialah laluan. Dah kita rancang semua, kita lalu melalui kaedah dan teknik. Okey, baik. Pendekatan ni berpusatkan pelajar kan, berpusatkan guru, berpusatkan murid, macam tu. This is a model. Kita nak lihat definition. Okay, strategi. Pendekatan ni dia pendekatan induktif, pendekatan deduktif. Okay, dia ada pendekatan induktif dan deduktif. Okay, baik. Pendekatan induktif ialah pendekatan yang bermula daripada sesuatu sebab atau contoh menuju ke arah jawapan yang sebenar. Contohnya ialah kenapa rama-rama daripada ulat. Induktif. Induktif ni maknanya guru merancang aktiviti pengajaran yang berkisarkan kepada contoh yang khusus, lalu pergi kepada satu benda yang lebih umum. Contohnya macam mana kita nak cerita tentang contoh yang lebih khusus. Bila dia mengajar tentang kitaran rama-rama, lalu dia menyebut rama-rama ni daripada ulat. Contohnya rama-rama daripada ulat. Bukan contoh tu, kitaran lah kan. Kitaran rama-rama. Induktif ni macam mana ya? Kejap ya. Okey, baik. Paling senang
induktif ni macam ni. Cikgu mengajar, lalu dia beri contoh yang spesifik sehingga pelajar faham. Contohnya cikgu mengajar tentang perkataan kambing. Okey, perkataan kambing ke kerusi ke meja ke. Jadi di samping cikgu mengajar mengeja, cikgu juga tunjuk. Okey, ini kerusi. Cara eja kerusi, K-I-K, R-U-R-U, S-I-C. Kerusi. Lalu cikgu tunjuk contoh, kerusi. Okey, kerusi ada 4 kaki, ada tempat sandar. Kerusi ni digunakan untuk duduk, bukan berdiri. Okey, that is induktif. Okey, induktif. Bagaimana pula dengan deduktif? Deduktif. Dia pendekatan ada 2 ya, induktif dan deduktif. Lepas tu ada lagi lah pecahan-pecahan. Tapi untuk diploma saya rasa cukup untuk mengetahui 2 jenis pendekatan itu. Okey, pendekatan yang kedua ialah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif, tadi induktif kan? Okey, sekarang pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ni dia daripada benda yang umum kepada lebih spesifik. Okey, contohnya kita ajar kanak-kanak ABC dulu. Okey, ABC. Lepas tu kita ajar dia mengeja kaedah dua suku kata. Lepas tu pergi ke suku kata terbuka, suku kata tertutup. Okey, itu maknanya pendekatan yang kita gunakan ialah pendekatan deduktif. Yang mana daripada umum, daripada dia tahu A, B, C, D, E sampai Z, sehinggalah daripada perkataan ataupun alfabet ataupun huruf ABC tadi, boleh dibentuk kepada suku kata terbuka ataupun suku kata tertutup untuk kita bentuk satu perkataan. Itu maknanya pendekatan yang kita gunakan, pendekatan yang deduktif. Kalau pendekatan induktif, dia yang lebih, orang kata lebih daripada yang spesifik kepada umum ataupun kita mengajar terus dengan contoh-contoh. Itu induktif. Deduktif ni kita ajar, lepas tu kita ajar daripada umum kepada yang lebih spesifik. Baik. Mula-mula sekali kita ada pendekatan. Kita ada pendekatan. Lepas kita ada pendekatan, kita dah pilih kita nak mengajar menggunakan pendekatan yang mana, induktif ataupun deduktif. Lepas tu kita masukkan strategi. Contohnya kita nak menggunakan pendekatan deduktif, iaitu mengajar daripada umum kepada yang lebih spesifik. Strateginya, strategi mana kita nak guna? Strategi berpusatkan pelajar, strategi berpusatkan guru, strategi berpusatkan murid, berpusatkan bahan, dan berpusatkan tugasan. Ya, ada 4. Cuma yang mana satu kita nak pilih? Contohnya saya pilih pendekatan deduktif, iaitu mengajar daripada umum kepada spesifik menggunakan pendekatan berpusatkan murid. Maknanya berpusatkan murid yang lebih banyak buat kerja berbanding dengan guru. Baik. Sekarang ni kita dah ada pendekatan dan kita dah ada strategi. So kita nak pilih teknik dan kaedah dia. Teknik ataupun kaedah untuk mencapai matlamat kita. Kita pilih kaedah ataupun teknik ya. Kaedah ataupun teknik. Apa maksud kaedah? Kaedah ialah cara yang kita guna untuk mencapai objektif pengajaran. Teknik, teknik pula ialah kemahiran yang kita guna dalam kaedah tadi tu. Cara, kaedah ni cara nak mengajar. Teknik ialah kemahiran yang kita ada untuk kita guna dalam kaedah. Contohnya, kita guna teknik bercerita. Kita guna teknik bercerita. Teknik mengajar teknik mengajar secara bercerita. Contoh teknik mengajar secara bercerita. Kaedahnya ialah bagaimana kita
menggunakan teknik bercerita untuk mengajar. Itu maksud kaedah dan teknik. Okey. Tadi apa? Pendekatan tadi ialah pendekatan didaktif. Strategi berpusatkan murid kan. So murid lebih banyak buat kerja. Teknik bercerita. Okey, kaedah macam mana nak menyampaikan kita punya sesi pengajaran itu melalui cerita. Okey, baik. Contohnya, kita nak mengajar tentang kerusi. Okey, tentang kerusi. Kaedah yang kita guna ialah kaedah bercerita. Tekniknya kita guna ialah teknik bercerita. Dan kaedah yang kita gunakan ialah melalui cerita. Okey, cerita. Kita mula-mula mengajar minta, kalau berpusatkan pelajar, maknanya pelajar lebih banyaklah cari ataupun dapatkan maklumat berbanding dengan kita, guru. Okey. So untuk nak mengajar tentang kerusi ni, kita menggunakan kaedah dan teknik bercerita. Jadi kita mulakan dengan bercerita ataupun minta pelajar cerita apa yang dia tahu tentang kerusi. Okey, lepas tu guru pula bercerita. Mungkin boleh cerita tentang sebuah cerita autobiografi ke. Okey, autobiografi, aku sebuah kerusi. Aku dilahirkan di sebuah kilang bla 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 dan aku dibeli oleh seorang ataupun sebuah keluarga beli aku dan letak di ruang tamu bla 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 bla. Okey, itu cerita autobiografi. Okey. Pendekatan kita dah pilih, strategi dah pilih, kaedah kita dah ada. So, kita gunakan pendekatan dan strategi serta kaedah dan teknik yang kita guna tadi untuk memastikan sesi PDP kita berjaya. Kalau kita mengajar secara terus macam tu tanpa ada kaedah dan teknik, dia boleh menyebabkan kita punya sesi PDP tu agak hambar lah, tidak menarik, okay, dan tidak mencapai objektif dan pengajaran serta pembelajaran. Tak apa, jangan risau, nanti kita akan jumpa lagi kaedah dan teknik di bahagian belakang. Okey?